Assalamualaikum. Okey geng, hari ni saya nak cerita tentang Hellboy. Kenapa duk tak duk Hellboy pula ni? Yalah, apa tak seplek ke? Setan warna merah bertanduk. Kemudian tangan besar sebelah jadi polis. Tangkap monster jahat. Sebelum tu kita nak tahu lah siapa Hellboy ni. Hellboy ni adalah kacukan daripada manusia dan setan. Mak dia bernama Sarah Hughes. Sarah Hughes ni pula adalah seorang ahli sihir, di mana dia membuat satu hubungan sulit dengan setan yang bernama Azazel. Senang cakap Azazel lah. Kemudian bila sampai ke akhir hayat dia, dia ingin bertaubat. Dan pada ketika tu dia telah mengandungkan anak daripada Azazel. Pelik kan? So biarlah tu cerita. Apabila Sarah ingin bertaubat, dia telah pergi ke gereja. Dan ketika itulah Azazel mencolek dia ke neraka untuk melahirkan anaknya. Dan ketika itulah lahirnya Hellboy. Jadi macam mana Hellboy boleh ada di dunia kita sedangkan dia lahir di neraka? Jawapannya, pada tahun 1933 ketika Jerman melawan US, iaitu Nazi menentang US lah, Adolf Hitler telah menyuruh Rasputin, iaitu salah seorang ahli sihir daripada Rusia, untuk menggunakan senjata paranormal bagi menyerang Amerika Syarikat pada waktu itu dan memenangi Perang Dunia Kedua. Rasputin bersetuju dengan rancangan Adolf Hitler dan membuat upacara untuk menyeru jin-jin daripada alam di sebalik mata masuk ke dunia ini dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Ketika melakukan upacara penyeruan tersebut, ketika itulah tentera daripada US datang dan ambush upacara tersebut yang membuatkan Rasputin hilang ketika itu. Komik katakan dia ditangkap oleh Amerika Syarikat, tapi di movie dia telah hilang masuk ke dalam dunia jin. Disebabkan portal itu terbuka terlalu lama, walaupun upacara itu tidak dihabiskan, Profesor Battlesholm ataupun Profesor Broom merasakan yang ada sesuatu telah keluar daripada portal tersebut. Lalu dia menyuruh tentera ni menggeledah kawasan sekitarnya, mungkin dapat ditemukan sesuatu. Kalau tak dapat, tak apa. Kalau dapat, bolehlah mereka menghalang sesuatu yang buruk daripada terjadi. Dan ya, pada malam tersebut ada tentera menjumpai sesuatu, iaitu sosok yang berwarna merah, bertanduk, bertangan besar sebelah, tapi masih bayi. Dan itulah yang dinamakan Hellboy. Profesor Broom mengambil Hellboy ini sebagai anak angkat dan menjaganya layaknya seorang anak. Dan dia menjaga Hellboy seperti anak dia sendiri, diberi kasih sayang dan diajar tentang nilai-nilai etika sebagai seorang manusia. Lalu Hellboy ni membesar sebagai seorang manusia dan dia sangatlah tak suka features yang ada pada dirinya, iaitu features setan. Dia tak suka muka dia yang warna merah, dia tak suka ada tanduk, dia tak suka ada ekor, dia tak suka. Apa dia buat? Lalu dia pun asahlah dia punya tanduk ni sampailah jadi kecil tu. Sebab tu kita nampak dia punya muka dia ada bulat tu. Tu sebab dia asah tanduk dia lah. Sebab dia tak suka pun jadi setan, dia nak jadi manusia. Hellboy ni dia pula bekerja di bawah satu biro, dinamakan biro sebagai Biro Paranormal Research and Defense, BPRD, di mana diketuai oleh ayah dia sendiri, iaitu Profesor Broom. Duduk di bawah presiden betul-betul. Dan biro ini dirahsiakan kerana tak mau mencetuskan panik kepada rakyat-rakyat Amerika pada ketika itu. Ya, apa tugas BPRD ni? Kenapa biro ini ditubuhkan? Sebab tak nak perkara yang berlaku di pulau di mana Rasputin menyeru binatang daripada dimensi lain untuk masuk ke alam kita dan mengalahkan mereka. Jadi mereka tubuhkan satu biro untuk pantau aktiviti-aktiviti seperti ini. Nampak tak betapa paranoidnya mereka? Di dalam biro ini, Hellboy tidak bersorangan. Hellboy ada beberapa orang kawan yang bekerja bersama dia di lapangan, iaitu Ape Sapien, manusia separuh ikan, separuh orang. Okey, apa boleh fikir kan? Tak pelik, tak pelik. Kalau mereka boleh buat manusia separuh setan, separuh manusia, senang sangatlah nak buat separuh ikan, separuh manusia ni. Tapi dia bukan duyung. Kemudian ada seorang perempuan, kawan sepermainan Hellboy ni, yang bernama Liz Sherman, yang mempunyai kuasa pyrokinetic. Senang cakap, boleh buat api lah. Dan Liz ni adalah perempuan. Nampak tak? Pandai dia buat rujukan tu. Perempuan ada kuasa api. Bila dia marah, dia akan keluarkan api. Macam kena kan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga mengarahkan seorang lelaki yang bernama Myers untuk memantau Hellboy ni, sebabkan Hellboy ni selalu sangat langgar peraturan. Ya, nama pun setan kan. Memanglah dia akan langgar peraturan. Tak setan pun langgar. Pada satu ketika, Rasputin telah diseru oleh pengikut-pengikut dia untuk datang balik ke dunia ni. Dan pada ketika itulah Rasputin ni nak tuntut balik lah Hellboy ni. Dia penat-penat seru, penat-penat buat upacara apa semua. Lagi yang dapat Profesor Broom. Boleh. Rasputin sengak-sengak menyusup masuk ke BPRD, bertemu dengan Profesor Broom bagi mengambil balik hak dia. Tak boleh lah lagu ni. Tapi itulah, lebih baik dia masuk mahkamah kan. Dan pada ketika itu, pengikut setia ataupun orang kanan Rasputin itu, iaitu Cronin, telah membunuh Profesor Broom pada ketika itu. Dengan pembunuhan Profesor Broom ini cukup untuk membuatkan Hellboy berasa sangat sedih dan marah kerana ayah yang paling dia sayang mati. Sebab Hellboy ni sangatlah menghormati Profesor Broom seperti ayah dia sendiri. Sebab memang dia panggil ayah dekat Profesor Broom ni. Dia kalau tengah hisap rokok, Profesor Broom lalu, dia simpan rokok dia. Dia tak belakang, dia baling rokok dia. Dia tengah-tengah buat benda-benda tak senonoh, perangai tak senonoh, tak semenggah dia tu. Dia nampak ayah dia akan jadi behave. Tu setan, dia hormat mak ayah dia. Ni kita manusia, takkan teruk lagi pada setan. Disebabkan pembunuhan Dr. Broom ni,
ni, maka BPRD telah melancarkan satu ops untuk mencari Rasputin ni dan tangkap dia for good lah. Hellboy, orang yang tak payah dibayar gaji waktu tu, memang dia offer diri untuk pergi tangkap dan membenteras Rasputin. Kemudian mereka pun berangkat lah pergi ke Moskow, iaitu Rusia, tempat lahirnya Rasputin lah, ataupun tempat tanah tumpah darahnya Rasputin. Sesampai di mana tempat Rasputin dipercayai hendak membuat satu upacara memanggil balik setan-setan dia ini ke dunia nyata dan memenangkan peperangan yang kalah setelah sekian lama. Tapi bila dah sampai di sana, masalah dia tak tahu jalan nak masuk pergi ke tempat Rasputin ni. Yalah, siapa yang nak puja setan kat tempat-tempat terbuka? Jadi apa yang perlu mereka buat? Jadi Hellboy menggunakan kepakaran yang dia ada, iaitu dia pergi cari satu kubur yang lama dan menggunakan mantra yang diajar oleh ayah dia, sebab ayah dia Profesor Broom ni adalah seorang pakar paranormal, bagi tahu mantra-mantra untuk hidupkan benda-benda orang mati apa semua ni. Dia jumpa satu kasket ataupun mayat lama, dia bongkahnya kubur tu, dia buka balik, dia panggil lah, dia seru lah mayat yang telah mati bertahun-tahun berabad lama itu, lalu hiduplah mayat tu. Dalam cerita tu, jangan tanya macam mana dalam cerita tu. Kemudian Hellboy pun tanyalah dekat mayat tu yang nama Ivan, asal Rusia Ivan lah. Ivan, kat mana tempat yang Rasputin nak buat upacara ni? So Ivan ni pun bagi tahulah direction dia kat mana. Jadi dapat dah lepas tahu di mana tempat Rasputin nak buat upacara memanggil setan tu. Lalu ditemani oleh Ape Sapien, iaitu manusia sepuluh ikan tadi, dan Liz Sherman bersama juga Agent Myers. Mereka pun masuklah ke dalam tu dan beberapa orang tentera-tentera lagi lah daripada BPRD untuk menyerang dan ambush tangkap Rasputin ni. Ketika misi itu dijalankan, Liz telah ditangkap oleh Rasputin, di mana roh dia telah dicuri dan diletakkan di hujung dunia. Macam mana tu? Jangan tanya saya tak tahu. Dan disebabkan Hellboy ni dia tangkap Chin dengan Liz, jadi dia pun jadi lemah lah. Biasalah cerita, jangan tanya. Yalah, setan pun suka kat manusia. Tambahlah kita. Dia lelaki kan. Disebabkan dia cintakan Liz Sherman ni, lalu dia pun mengikutilah apa yang telah diminta. Rasputin menjanjikan bahawa dia akan dapat bertemu dengan Liz semula kalau dia bersetuju untuk membantu Rasputin ni membuka portal neraka supaya binatang-binatang ataupun monster-monster neraka ni dapat keluar dan menjadi tentera kepada Rasputin. Macam mana cara dia? Menggunakan tangan kanan Hellboy yang digelar sebagai The Right Hand of Doom, di mana tangan tu digunakan sebagai kunci membuka pintu neraka. Tu dia punya api melaluk tu. Pada awalnya Hellboy tak mau, tapi sebab yalah Cinggir tengah tunggu tu, jadi dia pun bersetujulah untuk buka portal tu sebab nak jumpa dengan Liz. Jadi dia pun menggunakan tangan dia untuk membuka pintu neraka dengan menyebut nama dia, iaitu Anung Ung Rama. Itulah nama sebenar Hellboy. Hellboy ni yang bagi nama pak dia, tapi nama sebenar dia Anung Ung Rama. Pak dia yang betul-betul lah daripada neraka tu yang namakan dia Anung Ung Rama tu. Dan ketika Hellboy nak membuka pintu terakhir menggunakan tangan dia, di mana waktu ketika itulah semua setan akan terus berkuasa di atas muka bumi ni. Lalu datanglah roh ayah dia menyeru dia untuk kembali ke pangkal jalan. Dan ketika itu Myers telah mencampakkan lambang salib lah kepada dia sebab dia agama Kristian. So hampa jangan ambil benda serius sangat, ni cerita orang Kristian. Dan mengingatkan dia lah kepada asal usul dia, iaitu untuk menjadi manusia sejati ataupun orang beriman lah, senang cakap. Dan ketika dia sedarlah balik apa yang dia buat tu adalah satu kesalahan, kembalilah kesedaran dia pun mematahkan tanduk yang telah tumbuh tadi. Bila dia nak buka pintu neraka dan dia sebut nama dia, waktu ketika itulah kuasa sebenar dia akan datang, di mana tanduk dia akan tumbuh memanjang menjadi layak seperti seekor setan, dan akan ada lah mahkota daripada api di atas kepala dia. Itulah bentuk form dia yang sebenar ketika menjadi Anung Ung Rama dan bukan menjadi Hellboy. Ketika Hellboy ni sedar kembali bahawa dia ada Hellboy bukan Anung Ung Rama, dia pun mematahkan tanduk dia, dan dengan tanduk dia tu dia tikam perut Rasputin tu dan matilah Rasputin di situ. Kemudian Liz Sherman pun sedar. Bila Liz sedar, seronoklah Hellboy ni. Rupanya aku kena main lah dengan Rasputin ni. Lalu dia pun selamatkanlah Liz Sherman ni, bawa kat yang selamat. Tapi benda tak berakhir sesimpel macam tu. Tak ada komik lah kalau benda simple macam tu. Jadi apa yang terjadi? Ketika Rasputin mati, Rasputin telah membuat satu curse ataupun sumpahan yang diri dia kemudian ditukarkan menjadi seekor raksasa yang ada tentacle, yang ada macam sotong tu lah. Jadi Hellboy pun berlawan lah dengan saka si Rasputin ni. Lawan punya lawan, menang. Dan ketika menang tu, Rasputin pun dapat ditupaskan for good selama-lamanya. Jadi setakat tu dulu cerita untuk Hellboy ni. Apa yang menarik di sini, saya rasa lah orang yang menulis cerita ni iaitu Mike Mignola ni, dia buat kajian juga tentang sifat-sifat setan ni. Sebenarnya ya betul, sebelum Azazel menjadi iblis, dia adalah satu makhluk Allah yang sangatlah tawaduk, yang sangatlah alim, bahkan menjadi guru kepada malaikat. Tapi disebabkan dia riak, disebabkan dia wujud, tak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia telah menjadi makhluk yang paling lah terkutuk. Dan sebenarnya untuk menjadi baik dan untuk menjadi jahat ni adalah pilihan. Kita yang pilih. Kalaulah ketika itu Azazel memilih untuk sujud kepada Adam, maka nescaya dia tidak akan menjadi iblis pada ketika ini. Jadi geng, setakat itu dulu. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk dengar sampai ke akhir. Ingat, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Assalamualaikum.